Minum air ni ada orang jadi jati lagi. Dia sekolah kali kenilai kan. Boleh mana tu ni? Rumah kosong tak ada lah. Baik tuan-tuan, jadi setiap yang kita buat, baik buruk, malam siang, Allah rekodkan di tengkuk kita. Dan dikekal sampai dalam tubuh. Ya, kekal sampai dalam tubuh. So, we are born not to be free. We are not born to be free. Ya, we are not born to be free. All things we have done here will be counted by Allah Subhanahu wa Ta'ala, recorded and will be counted. Everything, either the small or the big thing, those both of them will be counted by Allah Subhanahu wa Ta'ala when we standing in front of Him, His Majesty. Ya, jadi itu kena buat elok. Baik, jadi letak tengkuk waktu kat dunia sampai dalam yang inilah risau tuan-tuan, apa yang telah kita buat. Kalau orang belajar ayat ni diimani elok, dia sapu rasuah tak? Kalau orang belajar ayat ni diimani elok, serapkan dalam diri, khianat orang tak? Duit-duit yang orang amanahkan untuk diurus, khianat tak kan? Tapi mengapa orang Melayu ni tak nak mempelajari menghayati? Apa jawapan? Itu pelik. Jarang-jarang ayat-ayat ni untuk didedahkan oleh pengurusi jawatan kuasa fatwa. Bacakan ayat ni dalam TV 9. Jarang-jarang. Apa sebab takut pada ayat Quran ni? Sebab dia takut jadi baik. Kalau tahu benda tu susah pula nak buat jahat, Ustaz. Macam tu ke? Tak. Jawapan dia satu je. Tak ada seorang pun orang Melayu ni nama itu aku lahir nak masuk neraka tak. Sebab Ustaz tahu, kalau anak dia mati tadi, mak ayah dia pun lalai. Ayah mak dia pun 60 tahun masih pakai surajin ketat tu. Bila anak dia mati, dia akan panggil imam tahlil juga. Itu menunjukkan dia mengharapkan kebaikan. Yang Ustaz tegur ni ialah yang nak membacakan ayat ni jarang-jarang ada. Itu je punca. Ada 5,700 buah masjid tak masuk surau di Malaysia. Berapa buah masjid yang dapat dibacakan ayat ni? Triple bilangan surau. Maksudnya kalau ada 5,007, ada lebih kurang 16,000 buah surau di Malaysia. Berapa buah surau dapat mempelajari ayat ni? Sebenarnya Isra Mi'raj, katalah macam tu kan. Yang banyaknya cerita apa? Cerita naik langit. Jadi orang Melayu ni jauh daripada Al-Quran. Sebab tu the numbers, the time to time, I call you as a Malaysian Muslim to come, please fulfill your night, especially after Isya. Please recite, please understand and tadabbur makna-makna Quran. Gunakan masa itu, insya-Allah jiwa kita jadi kuat. Kalau asyik dengan lawak ceramah agama, tapi melawak tak kira lah semanis kurma ke jodoh ke apa ke. Melawak banyak, tak kira gusi makcik kat bawah tu asyik tergelak orang besar-besar kat depan yang kerusi dia lebar-lebar ataupun tak kira gusi tergelak, tapi duit orang ramai sapu juga. Tak rasa takut pun. Sebab dijauhkan daripada ayat Quran. Quran ni dia mukjizat tuan-tuan. Sebab tu beza tuan-tuan yang tak tengok dengan tuan-tuan yang melihat ayat ni. Beza hati, jiwa masing-masing. Confirm beza. Sebab tu Ustaz galak kan kita tengok sama-sama.
ya, untuk kita berlatih supaya kat rumah nanti bolehlah buka kan, cerita kat cucu macam ya. Kalau tuan-tuan tak tengok, tuan-tuan tak boleh nak buat nanti. Boleh, terus lagi. Jadi sampai dalam kubur, rekod dosa pahala tadi ada di tekuk kita. Apa jadi pula berikutnya? Tengok ayat berikutnya tuan-tuan. Wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan bagi dia, baginya, bagi dia. Dia tu insan tadi. Ya, kami itu Allah Ta'ala. Ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Jadi dosa pahala yang kita buat malam siang tadi ada di tekuk kita waktu kat dunia dan waktu dalam kubur. Nanti bangun di hari kiamat nanti, apa jadi dengan rekod yang ada kat tekuk tadi? Allah akan keluarkan semua catatan rekod itu dalam bentuk kitaban, dalam bentuk kitab. Ini namanya kitab amalan. Di dalamnya tercatat bola, gusti, drama cinta berahi Melayu, Korea, Indonesia, Hindustan, orang putih. Jarang-jarang di dalamnya ditemui, ini cerita budak-budak muda remaja lagi. Jarang-jarang di dalamnya ditemui Quran, salawat kat Nabi, tasbih. Jarang-jarang. Sebab dia mati umur 21 tadi, kena sebelih dengan pak ulama dia tadi. Sebab dia mati umur 19, tersungkur naik motor kat jalan raya. Jadi apa nasib dia? Kalau dia nak orang kaya, puas hati, dia dah hidup puas kat dunia. Yang malangnya, motor dia tu pun dah 3 bulan tak bayar insurans. Sebab dia anak orang fakir miskin, anak orang melarat. Jadi bangsat, kata orang Kedahnya, bangsat kat dunia, bangsat di akhirat. Sebab dalam kitab amalannya tak ada pahala pun. Ini yang perlu kita ingat sama-sama lah. Siapa yang ingatkan ni? Jangan sebut Ustaz Asnan, sebut Allah Ta'ala. Jadi tak perlu ingat muka Ustaz, ingat muka surah Quran ni. Muka surah apa kak? Kalau tengok dapatlah jawab. Kalau tak tengok tak ada jawab. Belah kanan ke belah kiri? Belah kanan ke belah kiri? Belah kanan. Bahagian bawah ke bahagian atas? Kak boleh jawab tu. Baris ke berapa daripada bawah yang menyatakan wa nukhruju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura? Baris ke berapa? Oh, power. Kitaban tu baris ke berapa daripada kiri? Perkataan berapa daripada kiri? Maksudnya akak boleh jadi ahli panel forum Perdana Awal Islam, menggantikan ustaz yang merajuk tak nak jadi panel. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra muka surat 280 baris nombor 7 daripada kan. Lepas orang tanya apa bunyi ayat dia? Allah lupa. Dia tak lupa Allah. Baik tak? Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, di hari kiamat nanti apa yang dia buat hari malam, apa yang dia buat hari siang. For your knowledge, my son, that's why we together decide shut down our television. But not throughout. We keep the TV as a nostalgia zaman jahiliah. Dah tak ada, no more siaran-siaran lepas isyak, siang, malam, pagi, petang, no. Siapa ngantuk, tidur. Tak ngantuk, jom kita borak. Jom kita sembang. Burung terbang, keluar pagi, dia tak ada majikan, tak ada gaji, tapi perut dia kenyang tak? Balik petang kenyang. Borak dengan anak, borak. Tak ada nak menonton tak ada faedah. Baik. Itu maksudnya kalau tak ada sijil SPM pun boleh hidup kat dunia ni. Anak Ustaz seorang tempat nak ambil SPM, cakap kat dia kan, jangan berhentilah, tak ada nak ambil SPM, pergi belajar animasi tu, nanti kita buat kartun-kartun untuk paduan nenek, didik anak-anak dia, cucu-cucu dia, boleh masuk syurga jadi Kalau naik motor C70 tahun 71 8 bulan dulu tak masuk neraka kan. Betul. Kalau duit banyak, TV sampai 72 inci dalam rumah, asyik drama-drama Korea Indonesia orang putih macam tu boleh masuk neraka kan.
Itu perkiraan sana. Tuan-tuan lain, keluarga kami lain perkiraan. Baik. Jadi kitab ini akan ditemui oleh insan tadi dalam keadaan apa, tuan-tuan? Kitaban yalqahu. Apa makna yalqahu? Akan ditemui mansura, dalam keadaan terbuka. Jadi malaikat yang mengirim kita nanti akan menyerahkan kitab amalan kepada kita, tuan-tuan, dalam keadaan sedia terbuka. Tak payah kita nak buka-buka nyebat, tak payah. Siap terbuka untuk lembaran yang pertama. Lalu bila kita timanya nanti, Allah perintahkan Iqra' kitabaka. Jadi apa yang akan kita baca? Amalan. Bila kita buat amalan tu? Sama ada malam atau siang. Fikir-fikirlah hal keluarga kita, kitab amalan setiap orang ahli keluarga kita, apa yang akan dibaca. Ini yang Ustaz membebel. Ayah datang maghrib, kekal dengan kuliah maghrib sampai isyak. Alhamdulillah. Apa anak-anak remaja kita buat kat rumah? Belajar lawak. Itulah dalam kitab dia nanti kan. Ayah datang solat subuh, atuk datang solat subuh. Lepas subuh kekal pula kuliah subuhnya sampai pukul 8 sampai 7.40. Anak bujangnya kat rumah bangun tak subuh? Itu yang biasa bermain dalam kepala Ustaz lah. Bila Ustaz bagi kuliah subuh kat surau-surau tu kan, tengok atuk dia tua-tua tu kan, pakcik-pakcik, abang-abang ada tu. Tak ada pun kat tepi dia anak. Kat tepi dia tak ada cucu, kat tepi dia tak ada anak. Maksudnya dia datang berdua-duaan semanis kurma. Yang anak bujang di rumah bangun tak? Siapa yang kejutkan? Tak bawa tak apa, tapi pastikan dulu anak ni dah bangun nak. Hoi, jangan tidur lepas ni dah, pergi surau. Gitu, ya. Tak bawa tak apa, tapi bila dah besar ni kena bawa lah. Sebab mungkin tahun depan nanti boleh ada ganti kita pula kan, bantu-bantu orang. Tak ustaz tak apa, Quran ni bukan milik ustaz. Betul dia ni tak ustaz pun kan, medical doctor boleh juga faham kalimah Quran. Baik tuan-tuan, Iqra' kitabaka. Bacalah tuan-tuan. Bacalah kitab amalan kita masa tu. Apa yang ada? Rasuah ada, guna kuasa tak senonoh ada, inaya orang ada, khianat orang ada, minum arak hisap dadah ke Bukit Jalil teranjang-teranjang sampai mati budak Melayu tu ada. Mentor-mentor, fantasia-fantasia, idol-idol ada. Maharaja lawak ada. Tadabbur Quran. Kau senyap kan? Itu kan lebih kurang kan? Masuk Jumaat ni kan, budak-budak muda selawat-selawat kat Nabi hanyut tak. Ustaz saja je kadang-kadang naik kereta mana saja je Allahumma salli ala Muhammadin abdika. Saja je kuat kan, nak bagi kat telinga dia tu dengar. Yang ini yang Jumaat kan. Ikutlah slow-slow. Dan Iqra' kitabaka. Kalau nak tahu Iqra' kitabaka ni suasana orang, Iqra' kitabaka ni suasana dia tu, dia ada di muka surat 299. Tuan-tuan buka sekejap, kita tengok suasana Iqra' kitabaka. Hadis-hadis dia banyak lah, tapi malam ni nak melalui ayat Quran ni. Cuba tak? Ayat 49. Surah tu sunatlah kita baca malam ni kan ya? Cuba tuan-tuan baca terjemahan tu.
dan diletakkan kitab. Kitab tu kitab ni lah, Iqra' kitabaka ni. Akan diletakkan kitab amalan kita di depan kita nanti. Waktu hisab amalannya depan Allah Ta'ala akan dibuka kan. Lalu Allah perintah Iqra' kitabaka. Maka setiap orang akan membaca kitab amalannya. Bukan Allah, bukan malaikat yang baca, orang itu yang akan baca. Maka orang yang berdosa, orang yang dosa ni banyak, yang filem, drama banyak, Qurannya sekali-sekala. Zuhurnya 4:3.50, subuhnya 6:55, maghribnya 8 subuh, isyaknya nak tunggu habis bola gusti baru solat isyak. Orang macam ni dia akan ketakutan, musyfiqina, dia akan ketakutan. Sebab apa dia takut, tuan-tuan? Mimma, disebabkan oleh catatan fihi, yang ada dalam kitab tu, yang diperintah Iqra' tadi, yang dibaca satu-satu tadi. Wa yaqulun, bila dia dah tengah takut tu, dia pun meracau. Orang dah takut ya wailatana, dia laknat diri dia sendiri. Celaka kami. Kalau bahasa kampung ni apa? Mampus kami, habislah kami. Gitu Keras, dah putus asa, dah tak ada harapan. Ma li hadzal kitab, dia baca tu terus dia meracau. Ma li hadzal kitab, buang li itu, ma hadzal kitab. Itu bahasa Arab asal. Li itu lam zaidah dia pakai, lam tambahan untuk mencantikkan Al-Quran, sehingga ahli sastra Quraisy pening kepala nak tadi. Ini semua bahasa Arab, tuan-tuan. Anak ustaz tu dulu dia ambil staff, ingat nak pergi hantar Mesir, Jordan yang tu lah kan. Dia fikir balik, ustaz dah boleh baca kitab dah, tapi tak reti multimedia anak sembah untuk moden ni. Tak reti, kita ni jakut sebab ngaji pondok dulu kan. Jadi shake hand dengan dia, pergi belajar multimedia, buat betul, belajar betul-betul. Nak gunakan ni untuk sembahkan Quran kepada masyarakat dalam bentuk moden. Nanti Ustaz tak pergi mana-mana dah, melalui multimedia, orang boleh download, orang boleh awal-awal kami dua sihat dan dikekalkan hidayah. Takut nanti datang pula orang offer gaji 67,000 sebulan, aku tinggal semua seorang masjid ni, duduk kat Golden Palace. Main tak? Masa muda ni bolehlah cakap, umur 50 lebih nanti datang tawaran macam-macam. Allah tak jaga kita kan, hanyut juga motor orang naik. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Kitab apa ni? La yughadiru saghiratan, dia kata. Orang yang membaca ni kata la yughadiru saghiratan, tidak dia mencicilkan satu yang kecil, wala kabiratan, dan tidak mencicilkan suatu yang besar, illa ahsaha, kecuali dihitungnya satu persatu. Itu sifat kitab tu. Jadi orang yang tengah baca kitab amalan itu meracau. Apa bondo ni? Pembungkus gulu-gulu dan lempar kat tepi jalan pun ada juga. Kucing yang belakang dapur dan curahan air pun ada juga. Dan masa muka kat laki pun ada juga. Ada tak masa muka dengan suami? Ada. Malam ni minta maaf cepat. Lain kali tak buat apa, esok patai masa balik. Isteri tak tahu tajwid Quran, suami biar dia tak didik, ada dalam tu. Mana tuan-tuan nak lari? Kan bila Ustaz tanya orang perempuan kan, apa hukum sekian-sekian kan? Contoh praktikal malam ni tadi tak muka surat yang surat Isra tadi, tadi tak? Tadi dah buka balik. Contoh praktikal malam ni. Tuan-tuan jangan lari tuan-tuan jangan lari. Contoh untuk kita semua. Tengok atas sekali. Asa rabbukum ayyarhamakum. Jumpa atas sekali. Wa in
'udtum 'udna. Atas sekali. Kalau Quran standard atas sekali lah. Kalau kan tak standard, ya tak tahu. Tengok tu, wa in 'udtum 'udna. Udtum tu tak ada qalqalah. Tapi 'udna tu ada qalqalah. Dua-duanya dal mati. Yang pertama tu dal mati depan dia ta, yang kedua tu dal mati depan dia nun. Apa hukum tajwid kak? Akak jawab. Wa in 'udtum 'udna. Mengapa tak ada qalqalah kat situ? Sebab ada sabdu atas ta. Itu budak 6 tahun jawab. Orang 60 tak ada jawab macam tu. Sebab dia idgham mutaja. Itu jawapan dia. Itu jawapan orang dewasa. Okey, tuan-tuan, isteri tuan-tuan tak ada jawab soalan ni. Apa hukum tuan-tuan membimbing isteri untuk tahu hukum ni? Cuba jawab. Sunat ke wajib? Habis mengapa isteri tuan-tuan tak ada jawab? Ni contoh praktikal tuan. Ustaz suka praktikal. Tak nak cerita Ustaz tu mimpi jumpa Nabi 3 kali seminggu. Itu tak guna. Tak tahu hukum tak apa Ustaz. Baca betul. Dia baca betul. Tak tahu hukum tak apa. Dia baca betul tadi sebab ada sabtu atas tak. Bukan kerana ilmunya itu hukum. Kebetulan dia betul. Bukan kerana ilmunya dengan hukum tu. Dia tahu temu dalam anda mati temu tadi ini baca betul. Tapi nama hukum tak tahu. Yang tu lepas. Yang tu lepas. Dia dapat dulu pernah belajar lah, tapi dan lupa.